Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Baru-baru ni cerita tuan-tuan kisah berkenaan dengan tersebar lah. Ada satu WhatsApp, dia kata bahawa tak lama lagi kabinet akan dirombak. Antaranya adalah Zahid Hamidi akan turun menjadi daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, akan digantikan oleh Tok Mat. Kenapa? Sebab Zahid sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Malah Raja Petra, geng-geng Illuminati itu sendiri mengatakan bahawa Zahid hanya ada 6 bulan saja untuk hidup. Ini dakwaan Raja Petra, bukan saya cakap. Dia kata 6 bulan jadi UMNO sekarang ini sedang bergolak, sekarang ini tarik menarik, dan menyebabkan Mahathir kata pembangkang kata bahawa UMNO akan menarik sokongan daripada PMX dan akan menyokong Perikatan Nasional sekiranya Zahid jatuh dan gugur, dan juga UMNO berpecah. Baik, kita dengar kenyataan Zahid sendiri. Saya sihat atas doa semua. Nafi hidap kanser Ahmad Zahid. Timbalan Perdana Menteri Datuk Ahmad Zahid Hamidi menafikan dirinya menghadapi kanser dan akan meletak jawatan seperti mana yang didakwa oleh seorang blogger baru-baru ini. Malah Presiden UMNO itu mengesahkan bahawa beliau kini kembali setelah menjadi prosedur pembedahan prostat. Saya sendiri tidak tahu akan melakukan perkara itu letak jawatan, dan saya memang ada menjalani pembedahan prostat baru-baru ini. Semua orang lelaki ada prostat, dan di depan kita pun mungkin ada yang sama, besar atau kecil katanya. Dia berseluruh lah. Tapi janganlah buat spekulasi macam-macam. Alhamdulillah saya sihat atas doa semua. Termasuk orang mendoakan saya melakukan perkara yang tidak pernah saya fikirkan, katanya. Beliau berkata demikian menerusi sidang ahbas dalam merasmikan majlis peluncuran rancangan hala tuju transformasi di Politeknik. Dalam masa yang sama, TPM sahkan lepas bedah akibat penyakit prostat. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi menafikan spekulasi mengenai tahap kesihatannya merosot sehingga mendorongnya untuk melepas jawatan. Saya sendiri pun tak tahu yang saya akan meletak jawatan. Saya memang ada menjalani pembedahan prosedur pembedahan prostat. Semua orang lelaki ada prostat di depan saya, wartawan. Mungkin ada, katanya. Now, ini antara perkara yang merisaukan Perikatan Nasional sebenarnya, iaitu kestabilan di dalam kerajaan perpaduan ini yang merisaukan mereka. Mereka lebih mudah mendoakan Zahid Hamidi gol al di bawah daripada mendoakan kesihatan mereka. Mereka lebih mudah mendoakan kecelakaan orang daripada kesejahteraan orang lain. Dan itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah, tuan-tuan? Sebab sekarang ini mereka berada dalam keadaan dilema yang amat berat. Dilema yang amat berat. Hari ini, ada seseorang mesej saya. Dia kata, benarkah dakwaan bahawa 10 orang ahli parlimen, 10 orang ahli parlimen Parti Keadilan Rakyat PKR akan melompat dan menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional? Baik, saya kata, mana dia dapat teori ni? Saya tanya, mana dia dapat teori ni? Kalaulah yang kata 10 orang tu daripada UMNO, logik lagi lah teori tu. Logik lagi lah. Kita tahu dalam UMNO ni pun ada yang pro kepada PN. Itu lagi logik. Tapi 10 orang dalam PKR tiba-tiba nak sokong PN. Siapa? Kita fikir logik. Ni dia bukan cerita PH. Dia cerita Parti Keadilan Rakyat. Saya fikir-fikir siapa dalam parti. Semua MP dalam Parti Keadilan Rakyat ni saya kenal. Saya kenal secara personal. Rapat tak rapat tu cerita lain, tapi saya kenal mereka secara personal. Saya fikir-fikir siapa agaknya. Ni saya tahu, itu mainan diorang nak throw us off balance. Saya tahu. Diorang saja nak rock our boat. Saya tahu. Rattle our cage. Saya tahu. Itu permainan diorang. Saya tahu. Tapi saya terfikir logik je lah. Siapa? Okey. Dia ada 2 kumpulan ahli parlimen di dalam Perikatan Nasional. Satu orang Islam, satu orang bukan Islam. Nah, orang bukan Islam di dalam Parti Keadilan Rakyat PKR, dia takkan sokong PN, tuan-tuan. Takkan sokong PN selagi mana ada PAS dekat situ. Selagi mana ada parti yang menunggang agama, yang merosakkan agama Islam, yang menjadi parti ajaran sesat, kita kata, maka di situ orang bukan Islam takkan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, apatah lagi nak pergi melompat. Apatah lagi nak menyatakan sokongan. Nah, tinggal pula kumpulan mereka yang beragama Islam, yang Melayu dan beragama Islam.
Ada tak juga yang tak Melayu, bukan Melayu tapi beragama Islamis dalam MP sekarang ni? Tak ada lah. Tapi ada dalam parti keadilan ramai. So, adakah mereka akan menyatakan sokongan? Kita fikir logik satu. Kenapa? Mereka berpuluh tahun berjuang jadi kerajaan, tiba-tiba dah jadi kerajaan, tiba-tiba nak menyatakan sokongan kepada pembangkang. Untuk apa? Logik tak? Dan kalaupun 10 ini menyatakan sokongan kepada kerajaan, saya nak tanya, tumbang ke kerajaan? 152, 51, salam 51, 152 tolak 10 ada 142 lagi. Masih lagi tak tumbang kerajaan. Macam saya kata malam tadi lah. Tolak lagi 10. 132 masih tak tumbang. Tolak lagi 10. 122 masih tak tumbang. Tolak lagi 10. 112 masih tak tumbang. 4 kali tolak pun masih tak tumbang. Jadi kalau tak tumbang, buat apa 10 ni nak suicide, pergi sokong dia ada parti, tapi lepas itu jatuh kerusi dan untuk apa?